Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. DJ Nazri, seterusnya sidang pendengar radio IKIM yang saya kasihi, dan alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dapat bersiaran dalam rancangan Makarimul Akhlak. Dan insya-Allah pada malam yang mulia ini perbincangan kita ialah berkenaan dengan doa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhan kamu berkata, "Pohonlah kepadaku, nescaya aku perkenankan bagi kamu." Dan surah Ghafir ayat 60. Kenyataan ini jelas menunjukkan kepada kita betapa Allah sendiri memerintahkan untuk kita berdoa kepadanya. Biasanya kita suruh orang minta dengan orang lain, tetapi Tuhan suruh kita minta dengannya. Itulah petanda betapa Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pemurah lagi Maha Kaya. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita memohon kepadanya, menunjukkan kepada kita betapa perlunya permohonan kita kepadanya. Tak kira kita orang yang mentaatinya atau tersilap langkah menderhakainya, orang yang hampir dengannya, orang yang jauh dengannya, tapi semuanya berkiblatkan kepada hadrah jalal kebesaran Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan dalam meraih segala hajat-hajat dan cita-cita. Allah Subhanahu Wa Taala juga pernah berfirman, "Fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an." Sesungguhnya aku ni hampir. Aku pasti menyahu seruan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Di sini noktahnya menggambarkan kepada kita bahawa mohon kepada Tuhan amat penting, kerana dia amat hampir dengan kita. Rasaan hati kita, pergantungan kepadanya adalah amat jelas. Di sini juga dia ajar kepada kita berdoa kepadanya. Dan permohonan hendaklah dilakukan doa. Tak mungkin kita nak minta, kita tak minta satu-satu, lalu dibagi, maka di situ akan membasmi konsep doa. Sedangkan doa ni kena mohon. Sebab itu Allah menyebut pada akhir ayat itu, "Iza da'an." Allah tak kata, "Ujibu da'watad da'i" sahaja. Tapi Allah sangkutkan dengan kalimah iza da'an, yakni apabila dia mohon kepadaku. Sidang pendengar radio IKIM sekalian, dalam masa kita memohon kepada Tuhan, kita diajar supaya kita berdoa dengan adabnya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadi." Mohon doalah kepada Tuhan kamu penuh tadarru' dan dalam keadaan perlahan suara tersebut, kerana sesungguhnya Allah sekali-kali tidak suka kepada orang yang melampau, yang apabila dia mengangkat tangan berdoa, suaranya begitu kuat menyaring. Begitu juga dalam keadaan tidak menunjukkan tata susila adab
memohon kepada yang dipohon. Pada hakikatnya, apabila kita baca kitab Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat-ayat tadi, jelas menunjukkan kepada kita betapa pentingnya permohonan semata-mata kepada Tuhan tanpa disekutukan dengan yang lain. Sebab itu konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada kamu kami ibadat dan hanya kepada kamu kami minta tolong, jelas menunjukkan tidak ada sebarang kompromi dalam acara ibadat dan juga dalam acara doa ataupun permohonan kepada Tuhan. Menunjukkan sifat ketauhidan Tuhan dan sifat permohonan kepada Tuhan semata-mata menggambarkan kekayaan Allah Rabb Al-Alamin. Saudara-saudara, saudari-saudari sidang pendengar Radio IKIM yang dikasihi, terdapat banyak nas dalam hadis-hadis Nabi SAW menyebut tentang betapa hebatnya kelebihan orang yang berdoa, digalak untuk kita doa, fadilat doa, nilai, erti dan makna doa, semuanya diperbahaskan oleh ulama dan disebut oleh hadis Nabi SAW. Dalam ruangan yang terbatas ini, saya akan sebut sejumlah hadis Nabi SAW dan selepas daripada itu kita akan cuba buat sedikit ulasan berdasarkan hadis Nabi SAW. Dalam riwayat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi SAW pernah bersabda, "Inna du'a huwal ibadah. Summa qara' ud'uni astajib lakum." Hadis ini menggambarkan kepada kita bahawa doa itu sendiri merupakan ibadat. Dan Nabi sendiri menyebut, mohonlah kepadaku, menyebut firman Allah Ta'ala, nescaya aku perkenankan bagi kamu. Jadi syarat perkenan, mohon dulu. Bukan perkenan dulu baru mohon. Itu terbalik. Jadi tak kena cara macam tu. Dalam riwayat At-Tirmizi Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah azza wa jalla min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia atas Allah azza wa jalla lebih daripada doa. Maknanya tuan-tuan, doa ini adalah amat perlu untuk diambil prihatin dan cakna kerana mulianya orang berdoa sehingga Allah merasakan betapa hebatnya orang seperti ini. Ialah mereka mohon kepada Tuhan secara langsungnya, bermakna mereka mempertuhankan Tuhan. Sebab Tuhan dengan sifat samadiyahnya, itulah sahaja layak dimohon, layak diharap untuk meraih sebarang hajat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak mohon kepada Allah, Allah murka. Sebab Tuhan Maha Kaya. Tiba-tiba kita tak minta dengan dia, marah dia, murka dia. Ada pepatah Arab ada kata, "Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Wa bunayya Adam in sa'altahu yaghdabu." Allah murka jika sekiranya kamu tinggal doa kepadanya. Sedangkan anak Adam, bila kamu banyak minta padanya, dia marah pula. Itu beza antara manusia dan Tuhan. Tuhan Maha Kaya, manusia penuh dengan sifat kekurangan. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menceritakan bagaimana cara untuk mudah doa diperkenankan. Kita berdoa, kadang-kadang payah nak dapat perkenan. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yastajib Allah lahu, man sarrahu an yastajib Allah lahu inda syada'idi wal qurabi falyuksirid du'a fir rakha." Siapa mahu supaya Allah mustajabkan baginya ketika kesukaran dalam hidup,
ketika keadaan penat, letih, maka banyakkanlah berdoa pada masa senang. Jadi kita ni, kalau nak minta hajat dengan Tuhan, masa senang pun sudah minta, maka Allah akan ingat kita pada masa kita sukar. Tapi masa tenang, masa senang, masa kaya, masa sihat, kita alpa, kita lalai, menyebabkan bila kita tua, kita uzur, kita sakit, kita lemah, kita fakir, kita miskin, kita minta doa. Macam payah je nak dapat. Kenapa? Kerana kita lupa nak doa masa kita sihat, masa kita berada itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang nilai doa itu. Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Doa itu merupakan senjata bagi orang beriman. Tiang kepada agama, cahaya langit dan bumi. Itulah hebatnya doa, tuan-tuan. Macam mana orang Islam, dia ada senjata. Nama senjatanya doa. Tiang agama, pasak agama. Yang mana doa juga mencahayakan segala langit dan bumi. Itu hebatnya doa. Jadi bila kita tahu, inilah. Saya teringat satu kisah. Seorang menteri di zaman kerajaan Abbasiyah Al-Barmaki, di mana dia pernah ditangkap oleh khalifah, lalu dihumbangkan dalam penjara. Maka si anak merasa lemah bila mana keluarga semua dihumbang. Lalu menteri ini berkata, kita ada Tuhan, kita mohon pada Tuhan, kita harapkan kepadanya. Sekalipun manusia merasa lemah, tapi Tuhan bersifat tidak lemah. Itu yakin seseorang itu, dan menyebut bahawa kita berdoa, itulah senjata yang paling ampuh, yang paling hebat, yang mungkin kita boleh jelmakan dalam kehidupan kita. Selalu angkat tangan, selalu menadah tangan, selalu berdoa kepada Allah. InsyaAllah, itulah ramuan terbaik bagi orang Islam. Sidang pendengar Radio Aikim, alhamdulillah kita masih lagi dalam ruangan Makarimul Akhlak. Dan tajuk yang kita bincang pada hari ini lebih pada malam yang mulia ini berkenaan dengan doa. Berdasarkan kepada deretan hadis-hadis Nabi SAW yang kita cuba kemukakannya serengkas mungkin. Antaranya Rasulullah SAW menyebut tentang doa pasti diterima ataupun diberi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Majmu' Az-Zawaid daripada Ali, dan dalam hadis yang lain, dan hadis yang diriwayatkan juga oleh Ahmad, Al-Bukhari dan Al-Adab dan Al-Hakim daripada Abi Sa'id Al-Khudri, menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, innal abda la yukhti'uhu minad du'a ihda salas. Sesungguhnya hamba tidak akan tersilap daripada doa salah satu daripada tiga. Maknanya pasti akan diberi. Dengan sebab orang tu berdoa, dia akan dapat salah satu daripada tiga. Pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watu. Sama ada disegerakan pembalasannya. Dia akan diberi segera doa dia tu. Makbul lalu dapat. Itu hebatnya. Wa imma an yaddakhira lahu fil akhirah. Sama ada dia dihimpunkan, ditangguh balasan doa yang dia doa untuk akhirat. Dunia dia tak dapat, tapi akhirat dia dapat. Yang ketiga, wa imma an yudfa'a anhu minas su'i mislaha. Dan boleh jadi dia dihadang daripada kejahatan dan seumpamanya. Maknanya ditolak kejahatan daripadanya. Dia tak beri baik. Macam katakan dia minta, ya Allah berilah aku kaya, ya Allah berilah aku kaya, ya Allah berilah aku kaya. Dia minta sampai 10 tahun, 20 tahun minta kaya. Sampai tu tak kaya-kaya.
boleh hidup je. Tapi saat yang sama, Allah selamatkan dia daripada penyakit yang pelik. Allah selamatkan dia daripada dibebani dengan pelbagai kemeluk kehidupan. Cuma satu je, tak berapa nak kaya. Jadi, di situ kita tengok. Kita duk ingat bahawa ini rugi. Tapi tidak. Kadang-kadang, itulah yang paling sesuai kepadanya. Sebab itu, Syekh Sya'rawi rahimahullahu ta'ala pernah berkata, kamu mintalah pada Tuhan, dan apabila kamu minta, sama ada kamu dapat atau kamu tak dapat. Biasanya kalau kita dapat, kita seronok, suka, alhamdulillah, syukur. Tapi kalau kita tak dapat, maka di situ ada hikmah. Antara hikmahnya, boleh jadi kita tak layak. Boleh jadi ada orang lain lebih layak pada kita. Lebih jadi persediaan kita itu tidak sebaik mungkin. Dan boleh jadi Tuhan nak bagi jauh lebih baik daripada itu. Tengok. Kita minta dah. Tak dapat. Boleh jadi memang kita tak layak. Boleh jadi ada lagi orang lebih layak pada kita. Boleh jadi memang Tuhan tak mau bagi kepada kita. Tapi Tuhan nak bagi jauh lebih baik daripada itu. Kita dah minta setakat tu je, tapi Tuhan nak bagi jauh lebih baik daripada itu. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, menggambarkan kepada kita sebahagian daripada adab ketika kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu min fadlih, fa inna Allah azza wa jalla yuhibbu an yus'al, wa afdalul ibadati intizarul faraj. Mohonlah kepada Allah daripada kurniaannya. Kerana Allah Azza wa Jalla amat suka dia dipohong, diminta. Seafdal ibadat kita tunggu pelepasan. Tengok. Ibadat masa kita diuji dan ditribulasi. Tempoh tersebut seseorang itu mampu bersabar dan mampu berdoa dan mampu mengharapkan satu natijah yang baik. Mengharapkan dalam penantian itu, itulah dalam hadis menyebut sebagai seafdal ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada hadis Ibn Mas'ud yang dinyatakan tadi. Begitu juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut berkenaan dengan hal berkaitan bagaimana cara untuk kita dapatkan doa diterima oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmizi daripada Salman radhiyallahu an menyebut, inna rabbakum hayyun karim yastahyi min abdihi iza rafa'a yadayhi ila as-sama' an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Tuhan kamu bersifat maha hidup lagi maha mulia. Dia malu jika hamba tersebut mengangkat kedua belah tangannya ke langit dan dia pulangkan permohonan hamba tersebut dalam keadaan kosong, zero, tak ada apa. Tengok, sebab Tuhan maha kaya. Dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan panjang lebar berkenaan dengan orang yang mohon kepadanya, pasti Allah akan perkenankan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita supaya jangan merasa lemah pada masa berdoa, kerana tidaklah lemah bersama doa oleh seseorang pun. Maknanya kita buat doa ni kena bersungguh. Jangan malah. Jangan rasa letih. Jangan rasa bosan. Kerana orang yang sentiasa berdoa sudah pasti tak dikalahkan. Ada natijah, ada kejayaannya pada ujung usia kehidupannya. Itu uniknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kita tengok dalam perang Badar dia berdoa banyak. Walaupun musuhnya lebih kuat,
Tapi Quraisy bawa hampir 1,000 orang dengan cukup kelengkapan perang. Sedangkan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW adalah 300 orang lebih sahaja dengan kelengkapan ala kadar dan sedikit sahaja. Tapi natijahnya kemenangan berpihak pada orang Islam. Itulah uniknya. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, La yuraddul qada illa du'a, wa la yazidu fil umur illa albir. Tidak ditolak qada Tuhan ni kecuali dengan doa. Maknanya cara kita nak memperolehi satu natijah yang terbaik, banyaklah berdoa. Dan tidaklah bertambah umur seseorang itu kecuali berbakti dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa atau kepada semua umat, ke semua makhluk, semua manusia yang sudah pasti umur akan panjang. Sebab masing-masing duk doa kepadanya, maka sudah pasti dia akan mendapat banyak kelebihan. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam satu hadis, antara lain kata baginda SAW, Man futiha lahu minkum babud du'a, futihat lahu abwabur rahmah. Siapa yang dibukakan untukmu daripada kamu pintu doa, nescaya dibukakan bagi kamu pintu-pintu rahmat. Tengok. Bila kita akad tangan je nak berdoa. Berapa ramai orang ada tangan kuat pada kita, gagah pada kita, sihat pada kita, tapi tak mampu nak doa pada Tuhan. Dia galik dalam kehidupan, dia lupa. Jadi rugilah kehidupan mereka itu. Justru marilah sama-sama kita mengambil apa yang telah kita bincangkan itu sebagai pedoman untuk kita doa dengan memahami adab berdoa, cara kita berdoa penting. Akhir kalam, saya menutup perbincangan ini berkenaan dengan doa berdasarkan kepada sebuah hadis Nabi SAW daripada Ibnu Mas'ud. Kata baginda SAW, Dawau mardakum bisadaqah. Rawatilah penyakit keluarga kamu dengan sedekah. Wahassinu amwalakum bizakah. Hiasilah, bentenglah harta-harta kamu dengan zakat. Dengan sebab kita berzakat, harta kita akan terpelihara. Wa'idu lil bala ad-du'a. Persedialah dengan bala ni, caranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita mengangkat tangan, kita merafak ke hadrat ilahi agar Allah kurniakan kepada kita, keluarga kita, kebaikan dalam hidup ini, di dunia dan juga di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.